Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan kelas, tak ingatkan sekali lagi peraturan kelas nombor 6. Yang pertama, yang pertama, tolong mute mikrofon. Yang kedua, jangan main chat. Tolong mute dulu. Yang kedua, jangan main chat. Yang ketiga, bila mak cakap jangan buka mic. Terima kasih minta maaf satu lagi. Bukanlah, yang ketiga ni. Apa namanya? Jangan conteng. Jangan Jangan conteng. Muallim, betul ke 1 November sekolah? InsyaAllah. Tunggu. Tak. Kita dapat sampai ke? Ya, dia lepas sampai. Ya, boleh lah main taman. Okey, baik. Dah. Ini bukan cerita nak cerita fasa berapa. Okey. Baik. So, kita sambung pembelajaran topik kita untuk subjek sains pada hari ini. Datuk Aziz, sekali lagi Datuk Aziz Kamu main chat sekali lagi, saya keluarkan kamu. Okey. Kita sambung pembelajaran kita. Minggu lepas kita dah masuk tajuk tumbuhan. Ini unit berapa tu tumbuhan tu? Salah. Unit 5. Kan? Okey. Kita dah masuk tajuk tumbuhan tapi kita tak habis lagi. So hari ni kita akan habiskan untuk tumbuhan. Okey, sebelum kita masuk yang untuk hari ni punya berkenaan dengan urutan pembesaran tumbuhan dan juga keperluan asas tumbuhan. Okay, kita recap tu maksudnya kita ulang semula. Salam. Okay, kita ulang semula apa yang kita dah belajar minggu lepas, kelas sebelum ni tentang tumbuhan. Okay, yang pertama, kita dah belajar tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan. Kepentingan maksudnya kenapa tumbuh-tumbuhan ni penting. Dia penting untuk siapa? Untuk manusia, untuk haiwan. Okey, kenapa dia penting? Okey, ada 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan yang dalam konteks lah. Tapi ingat saya kata dia ada banyak lagi kepentingan dia, tetapi yang perlu kamu tahu yang ada dalam buku teks sahaja ada 4. Okey. So yang pertama sekali, tumbuh-tumbuhan ni merupakan habitat untuk haiwan. Okey, habitat tu apa? Haiwan. Tempat untuk haiwan. Tempat tinggal, tempat dia cari makanan, kan? Tempat dia bermain-main. Okey, tu kita panggil sebagai habitat. So tumbuh-tumbuhan tu adalah habitat untuk haiwan hidup, tempat tinggal untuk haiwan hidup. Okey, so kalau tak ada tumbuh-tumbuhan, haiwan semua dia akan pergi ke mana? Keluar daripada hutan lah, sebab hutan dah tak ada. Tempat tinggal dia dah tak ada, dia keluar daripada hutan. Dia pergilah kat rumah kamu, kat taman perumahan kamu, kat taman permainan kamu. Nanti kamu nampak lah ada gajah kat atas jalan raya semua kan. Sebab apa? Sebab tak ada dah hutan. Hutan semua dah, pokok-pokok dah kena tebang. Itu maksudnya habitat untuk haiwan dah tak ada, dah dihapuskan. So sebab tu kita kena jaga hutan kita, tumbuh-tumbuhan kita ni kena jaga elok-elok. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan juga adalah sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Ingat tak? Minggu lepas tak lukis gambar daun kan? Lepas tak ada tunjuk anak panah yang keluar daripada daun tu, apa nama dia? Oksigen. Okey, lepas tu Ustaz lukis gambar orang lidi kan? Okey, orang lidi tu dia ambil apa? Oksigen yang daun tu keluarkan. Okey, baik. Orang lidi tu dia akan keluarkan gas apa? Karbon dioksida. Dia keluarkan karbon dioksida. Siapa yang ambil karbon dioksida tu? Daun. Jadi maksudnya manusia dan juga haiwan, tumbuh-tumbuhan dan manusia serta haiwan ni saling memerlukan satu sama lain tak? Tak. Tak. Sama. Kita perlukan tumbuh-tumbuhan tak? Perlu. Tumbuh-tumbuhan perlukan kita tak? Perlu. Betul. Okay, maksudnya kita perlukan tumbuh-tumbuhan sebab kita nak dapatkan oksigen. Tumbuh-tumbuhan pun perlukan kita sebab dia nak dapatkan karbon dioksida. Okay, so give and take. Kita bagi kat tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan bagi kat kita. Okay, kita terima daripada tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan terima daripada kita.
Okay. Right. So itu maksudnya. Okay. Kamu kena ingat bila kepentingan, ingat yang pertama maknanya dia cakap tentang tempat tinggal haiwan. Yang kedua maknanya dia cakap tentang daun. Ingat maknanya ke daun, apa yang keluar, apa yang masuk kan. Gambar orang lidi. Okay. Yang ketiga, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okay. Banyak ubat-ubatan yang kita dapat daripada tumbuh-tumbuhan. Okay, contoh yang paling senang sekali. Okay, kamu pernah minum air kelapa tak? Pernah. Pernah tak mak kamu cakap kalau kamu demam ke ataupun kamu ada keracunan makanan ke minum air kelapa? Kita Tak pernah? minum je. Minum je Tak bila? Okey. Ha. Okey baik. Air kelapa tu dia apa kalau macam kita demam ke kan, sebab air kelapa tu dia menyejukkan. Dia menyejukkan. Okay, so memanglah bila masa dia boleh minum, tapi nak katanya air kelapa tu boleh membantu tau. Kena pergi klinik juga, tapi dia boleh membantu untuk apa mengurangkan suhu panas dalam badan. Okay, sebab dia air kelapa tu menyejukkan. So itu maksud dia sumber ubat. Selain tu adalah maksudnya ada ubat-ubat yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. Okay, baik. Yang seterusnya sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Sumber makanan. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya kita makan apa? Sayur-sayur, kita makan apa lagi? Pisang. Apa dia, Firas? Pisang. Ha? Kita makan buah-buahan. Buah-buahan. Makan buah-buahan datangnya daripada mana? Daripada laut ke? Pokok. Daripada pokok lah kan, daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Kita boleh makan nasi. Kan? Nasi. Ya, ingat tak Ustaz ada cakap tentang nasi. Okey, kita makan nasi kan? Nasi tu datang daripada mana? Dari padi. Padi tu apa? Padi. Tumbuh-tumbuhan. So nasi tu semua makanan kita datang daripada tumbuh-tumbuhan. Okey? Tapi ayam alihkan tumbuh-tumbuhan tu. Ayam memanglah bukanlah semua yang kamu makan tu datang daripada tumbuh-tumbuhan, tapi ada makanan-makanan kita ni yang datang dia daripada tumbuh-tumbuhan. Contohnya nasi. Sebab kenapa Malam bagi contoh nasi? Sebab kamu hari makan nasi kan? Padi. Kita hari makan nasi, betul tak? So kita ingat benda tu. Ingat. Okey. Kadang-kadang buat nasi goreng. Okey, baik. Selain daripada yang 4 yang ada dalam buku teks ni, ingat tak apa lagi yang Ustaz ada bagi tahu kepentingan tumbuh-tumbuhan ni? Tak ada. Habitat untuk haiwan. Habitat tu dah dalam buku teks ada, yang tak ada dalam buku teks, ingat tak? Oh, okey. Ingat tak Ustaz ada cakap daripada tumbuh-tumbuhan kita boleh buat perabot, kita boleh buat kerusi. Oh. Kan? Ingat. So maksudnya okey, so maksudnya daripada tumbuh-tumbuhan juga apa yang manusia gunakan dalam kehidupan seharian ada yang diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan. Contohnya kerusi, apa lagi contoh-contoh meja makan, kan kayu-kayu tu semua datang daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, tapi tu tak ada buku teks lah. Maknanya nak bagi tahu, nak cerita dekat kamu je. Okey, baik. Seterusnya, keperluan asas biji benih bercambah. Okey, ada berapa keperluan asas biji benih? Biji benih tau, bukan tumbuhan. Biji benih kan, biji benih kecil je. Macam ni. Okey. Okey, apa keperluan asas biji benih? Dia kena suhu yang sesuai. Yang sesuai. Yang kedua, sesuai. Air. air. Yang ketiga, Udara. yang ketiga, air, udara dan juga suhu yang sesuai. 3 ni perlu untuk biji benih kecil ni bercambah. Apa maksud biji benih bercambah? Dia keluar apa? Dia keluar akar. Dia keluar akar. Okey. Dia terus keluar batang ke? Tak. Okey, dia keluar akar dulu. Lepas tu keluar daun sikit. Kecil je daun dia kan? Ingat tak yang Ustaz ada lukis gambar mula kecil ni. Lepas tu dia keluar sikit. Dia keluar sikit bawah kan? Lepas tu keluar sikit kat atas daun sikit kan? Ingat tak?
Ingat. Okey, bagus. So 3 ni kita perlukan 3 ni untuk biji benih kita bercambah. Bila dia bercambah barulah dia menjadi pokok. Okey, kalau dia tak bercambah dia tak boleh jadi pokok. Dia akan kekal sebagai biji benih sahaja. Contohnya, kamu pernah tengok kacang hijau tak? Pernah. Kacang hijau tu mak kamu simpan dalam bekas, betul tak? Betul. Betul? Okey. Kacang hijau yang mak kamu simpan dalam bekas tu ada air tak dalam tu? Ada? Ha? Ada air? Tak ada. Tak ada kan? Adalah. Kering je kan? Ada. Okey, ada suhu yang sesuai ke dalam tu? Tak ada. Tak ada. Okey, so Ustaz nak tanya, bercambah tak kacang hijau tu? Tak. Tak bercambah sebab tak ada 3 keperluan asas untuk biji benih bercambah. Tapi kalau kita letak kacang hijau, okay, kita buat eksperimen, kita buat uji kaji, nanti kita boleh buat uji kaji ni kalau dah buka sekolah nanti. Okey. Kita contoh ni, okey, ni kapas tau. Okey, kapas letak ya Allah tuanku. Apa benda ni? Berkapas. Oh, okey. Itu kapas saya. Okey. Aku nak buat pun. Okey, ni Ha, contoh bagus. kapas Kapas. Okey, kapas ni kamu kena basahkan dengan air. Kena rendamkan dengan air. Okey, lepas tu dah letak kapas ni dalam bekas. Kemudian kamu ambil satu kacang hijau yang kamu dah rendam dalam air. Kacang hijau warna hijau kan? Sekejap. Warna hijau. Iyalah. Okey. Apa lagi? Okey, letak kacang hijau ni. Oh, sorry. Kena lah ni kacang hijau Okey, kacang hijau, letak dia macam ni. Letak dia kena pada cahaya matahari. Ada sumber cahaya matahari dan udara yang baik. Udara yang baik maksudnya biarkan dia terbuka bekas tu, jangan tutup. Kamu akan nampak selepas beberapa hari, kacang hijau ni dia akan bercambah. Dia akan keluar akar sikit kat sini, dia keluar akar. Mualim. Macam tu. Beberapa hari lagi Malam. nanti dia akan keluar daun sikit macam ni. Okey. Mualim. Ya, saya. Nanti tinggal ni. Ini nanti kalau nak itu nak tempat tumbuh-tumbuhan nak pakai apa Mualim nak letak nak untuk itu nak letak Ni, yang ni nak letak atas apa? itu untuk tumbuh-tumbuhan. Gila nak letak ni lah ni. Letak benda ni atas apa? Bukan untuk tempat dia. Tak faham. Gila tempat apa? Tempat untuk tumbuhan dia untuk macam itu. Macam apa? Tak faham. Faham Kalau tumbuh-tumbuhan Maksudnya biasa ni. macam tempat yang kat macam hutan-hutan lah. Letak dalam pasu dah. Letak dalam pasu ni sekarang ni kamu nak buat uji kaji. Okay, kamu tahu tak uji kaji tu apa? Nak buat uji kaji. So bila dia buat uji kaji, kamu letak dalam bekas apa-apa. Letak dalam mangkuk boleh, dalam piring boleh, dalam bekas tupperware boleh. Tak kisah. Bila dia dah bercambah, dia dah naik macam daun sikit kan? Kamu boleh pindahkan dia. Macam tu. Okay, itu nanti kita belajar lah. Itu kemudian. Itu bukan tahap kamu lagi. So, saya nak cakap ni. Katanya, tadi kita punya topik ni keperluan asas biji benih. Maksudnya, biji benih ni bila dia ada air, ni kita dah basahkan ni kan? Kita basahkan kapas ni kan? Tak dekat ni kan? Lepas tu kita dah basahkan biji benih kan? So, dia ada sumber air. Dia ada udara. Tak cakap ni kita tak tutup bekas tu. Kita biarkan dia terbuka. Dan juga dia ada suhu yang sesuai. Suhu yang bukan tak terlalu panas sangat, tak terlalu sejuk, bukan letak dalam aircon. So dia akan bercambah. Okay, tapi kalau kita biarkan je biji benih ataupun kacang hijau ni tadi dalam bekas yang mak kamu simpan kacang hijau tutup, tak ada air, tak ada udara apa-apa, bercambah tak kacang hijau tu? Tak bercambah. Okay, bagus. Baik. Seterusnya, kita belajar juga tentang tumbesaran. Okey, tumbesaran pokok. Okey. Maksudnya dia punya proses dia membesar. Maksudnya daripada biji benih. Lepas tu ingat tak gambar yang Ustaz lukis tu? Daripada biji benih, lepas tu dia keluar akar sikit. Lepas tu keluar daun sikit. Kan? Itu adalah tumbesaran tumbuhan. Okey, maksudnya proses dia nak membesar. Faham? Okey.
Bila tumbuh-tumbuhan ni membesar, ada 4. Okey, ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada 4 benda yang 4. kamu kena tengok untuk kamu pastikan tumbuhan kamu ni membesar ataupun tidak. Ada 4 Okey, yang pertama kamu boleh tengok bilangan daun. Maksudnya semakin besar tumbuh-tumbuhan kamu ataupun semakin lama tumbuhan yang kamu tanam, bilangan daun akan semakin bertambah semakin banyak. Okey, baik. Itu yang pertama, bilangan daun. Yang kedua, saiz daun. Semakin lama kamu tanam sesuatu tumbuhan tu, saiz daun kamu akan semakin membesar. Pandai akan semakin besar. Okey, bagus. Yang ketiga, kamu boleh tengok ketinggian pokok. Semakin lama kamu tanam pokok kamu, ketinggian pokok kamu tu akan semakin tinggi, akan semakin tinggi. Dan yang keempat, lilitan batang. Tahu tak lilitan batang tu apa? Tak tahu. Okay, lilitan batang tu macam ni. Okay. Ini batang pokok contohnya kan. Okay. Mula-mula batang pokok ni saiz dia macam ni je. Kecil je. Lepas tu bila semakin lama, dia semakin besar. Jadi lilitan tu maksudnya yang ni. Lilitan tu yang ni. Kamu ambil tali ke benda ke, kamu lilit pokok ni. Lilit. Okey, berbanding yang ni, kamu lilit yang ni, mana yang lebih panjang tali kamu? Yang ni ke, yang A ke, yang B yang paling panjang, yang lebih panjang? Yang B. Sebab apa P? Sebab P tu lebih Besar. lebih besar batang dia kan. Yang A tu batang dia kecil je. Itu maksud lilitan batang. Okey. So lilitan batang akan jadi lebih lebih panjang. Okey. Apa bukti dia? Bukti dia kamu tengok dalam kutip muka surat 52. Ataupun nanti kalau kita ada masa kat sekolah, kita akan buat uji kaji. Sebab banyak uji kaji kita boleh buat. Tapi kena buat kat sekolah lah. Okey, kita tak boleh buat dekat rumah, susah nak buat. Okey, baik. Maklim, tak boleh ke buat kat online ni Maklim? Boleh, tapi Ustaz susah nak pantau, Ustaz susah nak tengok kamu buat macam mana kamu jaga. Kalau kat sekolah, kita buat kat sekolah, lepas tu kita tinggalkan kat sekolah, kita biarkan dulu. Lepas nanti kelas yang akan datang atau kelas minggu depan ni kita tengok. Contoh kita hari ni kita buat nak buat yang kacang hijau yang macam Ustaz cakap tadi tu kan. Okay, kita letak kacang hijau, letak kapas, kita biarkan, kita tinggalkan dulu. Hari ni apa? Hari ni Rabu kan? Okay. Nanti kelas sains Rabu minggu depan, okay, Ustaz keluarkan balik kamu punya kacang hijau yang kamu dah letak dengan kapas dengan air semua tu daripada bilik Ustaz simpan nanti kan. Okay. Ustaz keluarkan balik, nanti kita tengok. Ada bercambah tak biji benih kamu tu? Jadi kamu boleh nampak sendiri. Kalau dekat rumah, Ustaz tak boleh nak pantau. Tak boleh nak tengok kamu tanam, kamu letak macam mana, air kamu cukup ke tak. Nanti kita kalau kat sekolah, kita boleh buat sama-sama. Tapi Muallim nak itunya pakai pasir, pakai tanah apa? Tak, kita tak pakai tanah. Kita pakai kapas je. Okey. Baik. Okey, dah habis Okey. Okey, baik. Dah. Kemudian kita belajar, yang ni Ustaz tak ingat lah kita dah masuk ke belum? Pembesaran tumbuhan belum Belum. Okey, baik. So buka buku teks muka surat 54. Okey, ni yang baru masuk yang hari ni punya. Tadi tu ulang kaji semula. Okey. Baik. Muka surat 54, cuba baca yang atas tu. Anak benih akan mengalami satu urutan pembesaran. Urutan ini dinamai peringkat pembesaran tumbuh-tumbuhan. Mari kita ke kebun Pak Ali untuk memerhatikan pelbagai peringkat pembesaran pokok tomato. Pokok tomato pula. Tomato. Tomato. Okey, baik. Jom kita tengok. Okey, mula-mula sekali Pak Ali ni dia ada, kamu tengok dekat hujung atas sebelah kanan tu, yang dekat macam rak dia tu kan. Itu nampak tak dia tulis biji benih?
Yes. Okey, Surat so berapa Mak Alim? surat 54 tadi kan sudah bilang 54. Indonesia ya, sama doang. Ya Okey. iya dong. Dah dengar. Okey, baik. So, mula-mula sekali Pak Ali dia ada biji benih. Biji benih ni biasanya orang jual simpan dalam paket. Kamu pernah pergi kedai RM2 tak? Kedai Iko RM2. Pernah banyak kali dah Mak Alim Pernah. pergi kampung ibu. Okey, kedai RM2 atau kedai Iko tu biasanya ada jual biji benih. Kamu tengok nanti. Dia jual dalam plastik. Okey. Ataupun senang kamu nampak kacang hijau tu lah. Kacang hijau tu yang saiz kecil macam tu, itulah biji benih sebenarnya. Ataupun kamu tengok mak kamu potong cili kan, gunting cili kan. Kadang-kadang tu kan ada biji-biji kan. Itu biji benih cili. Okey. Baik. Okey, selepas daripada biji benih yang dalam plastik tu, Pak Ali dia akan semai biji benih tu. Okey. Dia akan letak dalam bekas warna hitam tu yang sebelah dia tu. Nampak tak? Dia tu biji benih bercambah. Bila biji benih bercambah maksudnya dah keluar apa? Akar. Dah keluar akar sikit kan? Nampak gambar tu dah keluar akar sikit. Okey. Kemudian, kita pergi kat bawah pula. Bila biji benih dah bercambah, dia akan jadi anak pokok. Anak pokok ni besar ke kecil? Kecil, besar. Besar? Kecil. Kecil je anak pokok ni. Kalau kamu pijak pun boleh mati anak pokok tu. Dia kecil je. Okey, anak pokok ni kecil je. Okey. Selepas dia jadi anak pokok dia akan besar. Dia akan membesar. Pokok tu akan mengeluarkan bunga. Maksudnya pokok-pokok yang berbuah ni sebelum kita boleh dapat ataupun dia akan keluarkan buah, dia akan keluarkan bunga dahulu. Okey, soalan sekali lagi Pokok-pokok yang berbuah ni kan, sebelum dia keluar buah, dia akan keluar bunga dulu. Okey. Baik. So selepas daripada pokok tu akan jadi pokok yang berbunga, lepas tu barulah pokok yang berbuah, barulah keluar buah tomato. Itu adalah urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Contohnya di kebun Pak Ali. Okey, faham? Faham. Sekejap ya. Okey, baik. Okey, yang terakhir sekali. Ini yang terakhir sekali. Okey. Buka surat 55. 6. 55. Okey, lupa. Yang urutan pembesaran tadi, jadi kamu kena ingat dia daripada mula-mula sekali daripada biji benih. Lepas tu jadi biji benih bercambah. Lepas tu menjadi anak pokok. Lepas tu jadi pokok yang berbunga. Dan yang terakhir sekali baru jadi pokok yang berbuah. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya, muka surat 56. Keperluan asas pembesaran. Okey, maksudnya apa yang diperlukan oleh tumbuhan? Tadi kita cakap apa yang diperlukan oleh biji benih. Betul? Dia perlukan air, udara dengan suhu yang sesuai. Betul? 3 kan? Okey. Sekarang ni kita nak cakap keperluan asas pembesaran bagi tumbuh-tumbuhan. Apa yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk dia membesar? Tumbuh-tumbuhan ni dia daripada kecil dia nak jadi besar kan? Apa yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan? Okey, yang pertama, dia perlukan apa? Dia perlukan air. Okey, perlukan air. Maksudnya kita kena siram. Okey, kita kena siram. Baju pula. Apa lagi? Siram pakai air lah. Takkan siram pakai makanan Pakai pula. Takkanlah siram pakai nasi pula, Siman. Siram pakai air. Okey. Air bawang pun boleh juga. Air apa? Bawang dia punya kulit boleh buat air juga. Air basuh Air boleh, bawang, macam-macam jadi lah. Air apa-apalah. Kamu nak siram air tembikai ke, air sirap ke. Kamu tengok nanti kita bawa Jangan gaji siram, mana boleh. Mana boleh. Okay, tak boleh. Pakai air biasa je lah. Air paip pun boleh. Pakai air paip je. Okey, baik. Air bagus.
Okey, tadi air yang pertama. Yang kedua apa? Udara. 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 Okey. Kalau kita nak pokok kita membesar, kita kena biarkan dia. Biarkan dia. Dia perlukan udara. Pokok, kamu ingat tak? Tadi kita cakap daun tadi dia ambil karbon dioksida daripada kita kan? Dia keluarkan oksigen. Maksudnya dia perlukan udara tak? Perlu. Dia perlukan udara. So sebab tu tak boleh kalau kita nak tanam pokok kita simpan di dalam kotak. Pokok kamu akan mati. Itu tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kalau memang tak ada tempat, kena lubang-lubang atas dia lah baru Ya, masuk kena apa-apa. lubang-lubang atas dia, buka lah dia punya kotak itu. Okey. Okey. Tak. Yang ketiga, dia perlukan apa? Dia perlukan Suhu yang udara sesuai. Udara udara tadi yang dah. sesuai. Udara dah, air dah, udara dah. Satu lagi. Suhu yang sesuai. Udara yang sesuai. Cahaya, udara dah. Air dah. Suhu yang sesuai. Suhu tak Suhu ada. yang sesuai. Cahaya, Cahaya. Cahaya. cahaya, Cahaya. cahaya matahari. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Tumbuhan perlukan cahaya matahari. Kalau tak ada, macam mana? Tumbuhan perlukan cahaya matahari. Okey. So, tiga ni diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh-tumbuhan membesar. Okey, selain daripada tu, selain daripada tu, kamu cuba tengok muka surat 57. 57 dah. Dah tengok kan? Okey, tengok yang saya uji Dah, nombor dah, 2 tu, menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Kamu nampak tak ada baja? Baju cecair. Baja cecair, lepas tu dia ada pokok A dan juga pokok B. Nampak? Pokok yang selesai. Okey, baik. Dalam uji kaji ni, dia letak baja cecair tu dekat dalam pokok A sahaja. Pokok B tu dia tak letak baja. Kamu rasa pokok mana yang akan lebih hidup? Lebih tinggi, lebih besar? Pokok A ke pokok B? Pokok A lah. Sebab apa pokok A tu yang lebih besar, lebih tinggi, yang akan hidup subur? Sebab apa? Sebab dia letak baja. Baja tu adalah nutrien. Nutrien tu adalah apa nak cakap nutrien tu adalah Apa malam ni? nutrien tu adalah apa? Nutrien tu adalah apa? Nutrien tu adalah benda yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Okey? Benda yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan juga. So sebab tu, kalau tumbuh-tumbuhan kamu tak diletakkan baja, dia dapat nutrien ke tak? Tak. Tak dapat. Sebab tu kita letak baja dekat kita punya tumbuh-tumbuhan. Faham? Faham ataupun tidak? Faham. Okay, baik. So, dah habis dah. Kita ada 4 minit lagi. Dah habis dah untuk tajuk tumbuh-tumbuhan ni. Nanti hari Jumaat ada kelas. Okay. Kita akan bagi latihan. Macam biasa, buat latihan salin dalam buku teks. Dalam buku nota sains. Ambil gambar, letak dalam Tak ada mana lagi. Google Drive. Letak dalam Google Drive. Okay, boleh semua? Malam aku drive ke apa malam? Saya tak Google tahu. Drive tu link yang Ustaz bagi tu. Okay, baik. Apa dia? Apa? Hari Jumaat ni ada kuis sekolah ke Alim? Hari Jumaat ni ada kerja sekolah. Hari ni tak ada. Hari Jumaat ni ada. Okay? Baik. So, itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa soalan. Ada apa soalan lagi ke? Ada. Ada. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lagi. Seru. Baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka lam tajid fawzi wa qad ajati wa la tantini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih semua.
Okay, kita jumpa nanti tunggu hari Jumaat kita akan buat latihan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alim Salwa.